Okey, guys. Untuk video ni kita akan buat ulang kaji untuk SPM Physics, ya. So saya akan cover topik-topik yang banyak keluar dalam percubaan tahun ini. Right? For English version, you can click on the link in the description below. I leave a link in the description. You can go and look at that. So kita mula dengan topik kegravitan. Tengok soalan ni. Bulan mengambil masa 20.3 hari untuk mengelilingi bumi. Maksudnya ini adalah tempoh orbit bagi bulan. TB ialah 27.3 hari. Okey. So ini bumi. Okey. Dan ini bulan-bulan mengelilingi bumi, dia mengambil masa 27.3 hari. Okey, pada ketinggian berapakah sepatutnya suatu satelit geopegun berada? So satelit geopegun adalah satelit yang pegun di atas kawasan geografik yang sama. Contohnya kalau dia di atas Malaysia, dia akan sentiasa berada di atas Malaysia. Nah, ini bukan bermaksud yang satelit ini tidak bergerak. Dia memang bergerak, tapi dia bergerak mengikut putaran bumi pada paksinya. Okey. So, apakah tempoh orbit bagi satelit ini? Kalau dia mengikut putaran bumi, bumi mengambil masa 20 jam untuk satu putaran lengkap. So, satelit pun akan mengambil, satelit juga akan mengambil 1 hari. Inilah tempoh orbit dia. So, kita gunakan unit yang sama, ya. Pastikan kita gunakan unit yang sama. Okey. Apa lagi yang kita ada? Dia bagi jejari orbit bulan. So, jejari orbit bulan ialah 3.83 darab 10.8 meter. Alright. Dia nak kita cari ketinggian. So, ketinggian kita letak H lah. Ketinggian bagi satelit, ya. So, kalau kita tengok rumus ini, kita boleh nampak yang dia nak kita gunakan hukum Kepler ketiga. Rumus ini diberikan, ya. So, hukum Kepler ketiga kita boleh gunakan jejari. Kita ambil jejari satelit sebab kita nak cari jejari, kita nak cari ketinggian satelit. So, kita tak dapat cari ketinggian terus, kita kena cari jejari dulu. Saya terangkan di sini, ya. Sebab jejari dari sini ke sini, ya, dari tengah-tengah bumi sampai tengah-tengah satelit. Okay, ini ialah jejari satelit. Tapi dia nak kita cari ketinggian saja. Ketinggian adalah daripada permukaan bumi, bukan dari tengah-tengah bumi. Okay. So, apa yang kita perlu buat lepas ini ialah kita perlu tolak jejari bumi. So, saya gunakan J huruf besar lah. Alright. So, sekarang jejari satelit kuasa 3 bahagi tempoh satelit kuasa 2 sama dengan jejari bulan kuasa 3 bahagi tempoh bulan kuasa 2. So, kita boleh letak jejari satelit sebagai subjek. So, ini kena darab, ya. So, jejari bulan kuasa 3 darab dengan tempoh satelit kuasa 2 bahagi dengan tempoh bulan kuasa 3. So, kita boleh gantikan semua nilai di sini. Jalan kerja dia. Jejari bulan 3.83 darab 10 kuasa 8. Ini kuasa 3. Tempoh satelit kita boleh letak 1 hari. Kita gunakan hari, ya. Untuk dua-dua lebih senang. Nak guna jam pun boleh sebenarnya. Asalkan dua-dua pun jam lah. Okey, so bagi 27.3 hari kuasa 3. Ini kuasa 2, ya. Kuasa 2. Alright. So, ini semua kena punca kuasa 3. Okay. Jawapan dia ialah ini bagi jejari saja, ya. 4.2243 darab 10 kuasa 7 meter. Okey, ini bagi jejari saja. Tapi soalan minta ketinggian. Macam mana kita dapat ketinggian? Ketinggian sama dengan jejari satelit tolak jejari bumi. So, kita ambil jejari satelit. Jawapan yang kita dapat tadi 4.2243 darab 10 kuasa 7 tolak dengan satelit bumi. Jejari bumi. Jejari bumi akan diberikan. Tak payah hafal, ya. 6.37 darab dengan 10
kuasa 6. Okey. So lepas kita tolak, kita akan dapat jawapan 3.59 darab 10 kuasa 7 meter. Ini ketinggian dia ya. Alright, so topik seterusnya ialah fizik nuklear. Okey, kita tengok soalan ini. Suatu sampel radioaktif J mereput menjadi K. Separuh hayat 3 hari. Kita tulis ni dulu. Separuh hayat 3 hari. Okey. Keaktifan asal ialah 1600. So keaktifan asal kita letak A0. A0 ialah 1600 per saat. Bilangan per saat. Okay. Cari keaktifan selepas 15 hari. So kita boleh gunakan rumus. Keaktifan sama dengan keaktifan asal darab dengan 1/2 kuasa N. Apakah N ini? N ini merujuk kepada bilangan. Bilangan separuh hayat. Bilangan separuh hayat. So sekarang kita boleh gantikan saja. So minta maaf ya. A aktiviti ialah A0 darab dengan aktiviti asal darab dengan separuh kuasa N. Alright? Okay. So sekarang kita boleh gunakan rumus ini. So masalahnya kita belum tahu N lagi. Kita hanya ada separuh hayat. Kita tak tahu berapa bilangan separuh hayat yang sudah berlalu kan. So untuk mendapatkan N pula, kita ada lagi satu rumus. Kita ambil masa yang sudah berlalu bahagi dengan separuh hayat. Itu saja. So masa yang berlalu ialah 15 hari bahagi dengan separuh hayat 3. So kita ada jumlah 5 separuh hayat yang sudah berlalu. Sekarang kita boleh gantikan ini ke dalam rumus. So aktiviti selepas 5 hari ialah aktiviti asal dia iaitu 1600 darab dengan 1/2 kuasa 5 iaitu 1600 bahagi dengan 32 dah. Okay, so jawapannya ialah 50 per saat. Okey. Okey, bagi soalan B, hitung masa yang diambil untuk 93.75% sampel mereput. Okey, so kita nak bilangan jumlah dia mereput ialah 93.75. So kita ada satu lagi rumus yang sama seperti tadi tapi kita gunakan bilangan atom yang tidak mereput. So bilangan atom yang tidak mereput ialah bilangan atom asal yang tidak mereput darab dengan 1/2 kuasa N. Sama juga macam tadi, N. Alright. So, sekarang bila kita gunakan rumus ini, kita kena ingat ialah ini adalah bilangan atom yang belum reput. Bukan yang sudah reput ya. So, ini dia bagi yang sudah mereput, yang telah mereput. So, kita kena cari bilangan yang belum reput dulu. Peratusan N yang belum reput ialah 100 tolak 93.75 iaitu 6.25%. Okey, maksudnya N ialah 6.25% daripada bilangan asal. Okey. So kita boleh gantikan semua ke dalam sini. So kita akan dapat di bahagian kiri N ialah 6.25 bagi 100 darab dengan N0 iaitu bilangan asal dia. Darab ini ialah bilangan asal darab dengan 1/2 kuasa N. So sini bilangan asal N0 akan dihapuskan. So di sini tak payah gunakan log ya. Tekan ini dalam kalkulator, cari dalam pecahan. So dalam bentuk pecahan awak akan dapat 1/16 dan kita boleh tulis sebagai 1/2 kuasa 4. So sekarang kita tahu yang N ialah 4. Tapi soalan tak minta N kan, dia tanya berapa masa, itu kan masa yang diambil. So sekarang kita tahu 4 separuh hayat sudah berlalu. Jadi masa yang berlalu ialah 4 darab 3. Sebab 1 separuh hayat ialah 3 hari. So 12 hari yang telah berlalu. Okay. Alright, ini adalah 6.2 tenaga nuklear. So persamaan bagi pereputan radium adalah seperti berikut. Dia sudah bagi persamaan dia. Dia dah bagi semua jisim dia. Radium ialah ini, radon ialah ini dan helium ialah ini. Okey, helium ialah ini. Okey. So hitungkan kecacatan jisim. Macam mana kita hitung kecacatan jisim? Kita kena ambil jisim atom sebelum mereput tolak jisim atom selepas mereput. Selepas mereput akan ada kecacatan jisim, akan ada pengurangan jisim. Kenapa? Jisim ini sudah bertukar menjadi tenaga.
Okey, so kita gunakan jisim-jisim yang diberikan. Kita ambil sebelum dulu radium. Radium ialah nilai ini. So, kecacatan jisim ialah 226.02536. Tolak dengan selepas. So, kita ada radon. Radon ialah ini 222.01753 tambah dengan satu atom helium iaitu 4.00260. So, tolak semua kita akan dapat jumlah yang kita dapat sini ialah 0.00523 AMU ya, unit dia. Alright. So, soalan seterusnya ialah hitungkan tenaga yang dibebaskan dalam MeV. Okey, so bila kita nak kira tenaga di sini, rumus dia ialah E sama dengan mc². M merujuk kepada kecacatan jisim ya, bukan jisim atom yang tertentu sahaja. So sebab itu langkah pertama dalam pengiraan tenaga nuklear ialah kita perlu cari kecacatan jisim dulu supaya kita boleh gantikan ke dalam sini. So sekarang kita boleh gantikan, tapi ada satu masalah. Ini dalam AMU. Bila kita nak cari tenaga, kita nak gunakan rumus E sama dengan mc². Rumus dia kita kena gunakan unit SI iaitu kilogram. So kena tukar dululah. Macam mana nak tukar pada kilogram? Tengok sini, dia akan berikan yang ini ya, satu AMU sama dengan ini. So kalau kita nak pergi daripada AMU ke kilogram, kenalah darab dengan nilai ini. Okey. So tenaga ialah dalam kurungan kita letak 0.00523 darab dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Ini sudah tukar jadi kilogram. So kita darab dengan C². C pun akan diberikan. Laju cahaya dalam vacuum. 3.00 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. So tekanlah dalam kalkulator. Awak akan dapat jumlah tenaga dia ialah 7.81 darab 10 kuasa negatif 13 Joule. Sebab unit SI lagi ya. Tapi soalan nak dalam MeV. Macam mana? So dia juga akan berikan yang ini ya. So kita sudah ada dalam Joule, sekarang kita nak tukar kepada MeV. Macam mana? Dari Joule ke MeV kena bagilah nilai ni. Right? So ini sama dengan 7.81 darab 10 kuasa negatif 13 bahagi dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 13. Ini sudah jadi MeV dan nilainya ialah 4.88. 4.88 MeV. Inilah jawapan dia. Okay. So seterusnya kita pergi kepada fizik kuantum pula. Alright, so dia akan berikan semua nilai ini. Jangan risau, tak payah hafal ya. Okay. Okey, so kita tengok soalan. Gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang ini, so dia bagi panjang gelombang. Panjang gelombang ialah 2.2 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okey. Disinakan ke atas permukaan sebuah logam. Dengan fungsi kerja ini, fungsi kerja W sama dengan 3.10 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Dia nak kita hitungkan tenaga satu foton. So bagi tenaga foton kita kena gunakan E sama dengan HF. Tapi dalam soalan ini dia tak bagi kita F kan, dia tak bagi frekuensi. Apa yang dia bagi ialah panjang gelombang. Apakah hubung kait dia? Kita kena ingat rumus C sama dengan F lambda. C ialah laju gelombang elektromagnet. Jadi kita boleh gantikan frekuensi C bahagi panjang gelombang. So HC bahagi lambda. Okay, so gantikan sajalah. H akan diberikan kepada awak. Formula Planck 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Okey, darab dengan C. Darab 3.00 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan panjang gelombang yang soalan bagi 2.2 darab 10 kuasa negatif 7. Ini semua dalam unit SI. So tenaga yang kita dapat di sini ialah 9.04 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, awak boleh pause dan cuba soalan dulu ya sebelum saya bagi jawapan. Alright. So bagi B pula dia nak tenaga kinetik maksimum. So kita sudah ada tenaga foton. Tenaga foton ini mengikut kesan fotoelektrik ya. So mengikut persamaan fotoelektrik Einstein, tenaga foton ini dibagi kepada
fungsi kerja dan tenaga kinetik. KE, tenaga kinetik maksimum. Okey, so jika kita nak tenaga kinetik maksimum, kita kena ambil tenaga foton tolak dengan fungsi kerja. So itulah yang kita akan buat sekarang. So 9.04 darab 10 kuasa negatif 19 tolak dengan fungsi kerja yang diberikan tadi. Ini ya 3.10 darab 10 kuasa negatif 19. So KE max di sini ialah 5.94 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okay, so maximum speed, kelajuan maksimum fotoelektron yang dibebaskan. So fotoelektron yang dibebaskan, kelajuan maksimum dia, kita sudah ada tenaga kinetik dia. So sekarang apa yang tinggal ialah kita kena gunakan rumus bagi tenaga kinetik, iaitu 1/2 mv². So kita nak kelajuan dia, so kelajuan ialah punca kuasa 2 darab dengan tenaga kinetik yang kita cari tadi 5.94 darab 10 kuasa negatif 19, dan hasil darab ini kita kena bahagi dengan jisim elektron. Fotoelektron yang dibebaskan, so jisim elektron diberikan juga. So dia akan berikan dalam senarai rumus. Okey, ini kuasa ya, macam ni. So 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. Inilah jisim dia. So jawapan yang kita akan dapat ialah 1.14 darab 10 kuasa 6 meter per saat. Okey. Alright. Now, sekarang kita pergi kepada keelektromagnetan. So ini sering keluar, ini banyak keluar dalam bahagian B dan C bagi tahun 2022-23. Alright. So saya tekan label di sini, sepatutnya awak sudah tahu semua label ini ya. Kita terus pergi kepada apakah pesongan jarum penunjuk galvanometer. So kalau dua-dua pegun, so untuk aruhan elektromagnet, ini adalah aruhan elektromagnet ya. Untuk aruhan elektromagnet kita kena potong flux. Kena ada pemotongan flux. So kalau dua-dua pegun, ada tak pemotongan flux? Tak ada. Kalau tak ada pemotongan flux, tak ada aruhan elektromagnet. Kalau tak ada aruhan elektromagnet, tak ada arus aruhan. So tak ada pesongan. Okey. So kalau arah medan magnet, medan magnet ini dari utara ke selatan kan. So inilah arah dia. So kalau kita gerakkan rod kuprum ini kiri dan kanan, adakah kita potong dia? Kita tak potong dia. Okey. Kalau potong kena potong macam ni. Tapi sekarang dia gerak macam ni. Ada potong ke? Tak ada potong. So kalau tak potong, kiri ke kanan ke, memanglah tak ada pesongan sebab tak ada arus aruhan. Okey, macam mana pula kalau kita gerak dia ke atas? Kalau kita gerakkan rod kuprum ke atas, sekarang kita ada daya ke atas. So bagi aruhan elektromagnet, kita kena pakai tangan kanan. Right? Hukum Fleming, tangan kanan. So ini daya ialah sini. Right? Medan magnet ini, arus ialah ini. So ini daya ke atas, arah medan magnet ke kanan. So kalau awak nampak, ini arah arus dia akan masuk ke dalam satah. Dia akan menjauhi awak. Okay, so arus masuk sini maksudnya. So kalau arus masuk sini, dia akan masuk galvanometer sini. So jarum akan terpesong ke kanan. Dalam buku teks kita gunakan arah pesongan sama dengan arah kemasukan arus. Alright, so di sini ialah kanan. Okay. Kalau kita gerakkan dia ke bawah, okay, so sekarang daya ke bawah, arah medan magnet dari kiri ke kanan lagi. Tapi sekarang arus akan keluar dari satah. Dia akan menghala ke awak. Okay, dia keluar daripada satah. So arah arus ialah sini. So bila arus masuk galvanometer sini, pesongan dia ke kiri pula. Okay. Okay.
Macam mana pula kalau kita tak gerakkan rod kuprum bergun, tapi kita gerakkan magnet pula. So kalau magnet ini bergerak ke atas, ini seolah-olah kuprum bergerak ke bawah. Ini adalah pergerakan relatif, ya. So ingat, kalau magnet bergerak, maksudnya pergerakan relatif bagi rod kuprum adalah pada arah yang bertentangan. So kalau magnet gerak atas, rod gerak bawah. So kalau rod gerak bawah, kita dah buat tadi, pesongan dia kiri. Kalau magnet digerakkan ke bawah, ini sama dengan pergerakan relatif rod ke atas. Jadi kalau ada daya ke atas, kita sudah tahu tadi, ini adalah kanan. So kalau dua-dua bergerak dalam arah yang sama, pada kelajuan yang sama, sudah tentunya tak ada pergerakan relatif. Tak ada pergerakan relatif. Jika tak ada pergerakan, so dia gerak sama-sama. Dia macam ni, kalau nak potong sayur, kalau awak gerakkan pisau dengan sayur sekali, boleh potong ke? Tak boleh kan? So, tak ada arus sebab tak ada pemotongan flux. Right? Okey, ini yang bagi solenoid pula. So, kita ada solenoid dan magnet bar. So, sekarang kalau kalau dua-dua pegun, memang tak ada pesongan lah. Kalau kita mendekati solenoid, kalau solenoid mendekati bar magnet, kita kena guna hukum Lenz di sini, ya. Arah arus arohan yang dihasilkan akan menentang perubahan yang menghasilkannya. Jadi, kalau kita nak gerakkan solenoid ke sini, sila hafal, ya, hukum Faraday dengan hukum Lenz. Ini mesti hafal. So kalau kita gerakkan dia di sini ke sini, macam mana kita boleh menentang pergerakan ini dengan menolak dia balik, kan? So kalau kita nak tolak dia balik, ini kutub selatan, sini pun kena kutub selatan. So kutub utara di sini pula. So sekarang kita guna tangan kanan. Okay. So ibu jari adalah utara. So utara di kanan, mana arus? Arus bergerak memasuki sata. Memasuki sata. Maksudnya arus bergerak ke arah ini. So arus akan turun sini, masuk sini. So pesongan ke kanan. Okey. Macam mana pula kalau kita menjauhi solenoid daripada magnet? So apakah cara kita boleh menentang pergerakan ini? Tarik dia balik. Kalau nak tarik dia balik, sini selatan, sini kena utara. Okey, so gunakan ini lagi ibu jari di kanan, sebelah kanan pula, arus akan keluar daripada sata. Arus keluar daripada sata. So sini. So maksudnya arus masuk sinilah. So pesongan dia ke kiri. Okey, macam mana pula kalau solenoid pegun dan kita gerakkan bar magnet pula. Magnet bar pula. So kalau kita gerakkan magnet bar ke dalam solenoid, dia nak menentang ni, so dia kena tolak dia balik. So sini selatan balik lah. So ini utara balik. Maksudnya di sini, okey, maksudnya di sini dia arus akan masuk macam kita buat tadi lah. Okey, so dia akan masuk sini, so kiri. So arus kanan, right? So ini kanan. So apabila kita nak tarik dia keluar, untuk menentang pergerakan ini dia kena tarik dia balik. So sini utara lah. Sini utara. So kalau sini utara, ibu jari ke arah kanan, dia keluar. So dia akan masuk sebelah kiri pula. So pesongan dia ke kiri lah. Okey. Okey, awak boleh cuba B. Saya dah tukar utara dan selatan. Okey, boleh cuba buat. Okey, ini adalah soalan berkaitan dengan transformer. So ada dua mentol dengan mentol seiras dengan penarafan kuasa ini. Alright, so dua-dua pun penarafan kuasa 12 volt 20 watt. 12 volt 20 watt. Okey. Disambungkan kepada sebuah transformer unggul. Transformer unggul maksudnya tak ada kehilangan tenaga. Maksudnya kuasa yang masuk sama dengan kuasa yang keluar.
Input kuasa sama dengan output, kuasa output. So kedua mentol menyala dengan kecerahan normal. Maksudnya kalau dia menyala dengan kecerahan normal, ini bermaksud dia disambungkan kepada bekalan kuasa yang mengikuti penarafan dia. Jadi maksudnya 12 volt lah. Okey, so maksudnya kita sudah tahu yang sini adalah 12 volt sebab inilah punca kuasa bagi mentol, setiap mentol. Ini disambung secara selari ya. So ini adalah litar yang sendiri, ini pun litar yang sendiri. Dua-dua pun 12 volt. Okey, so sekarang kita nak hitung kita hitung arus dalam gegelung primer. Gegelung primer adalah sini. Gegelung primer adalah yang bersambung kepada bekalan kuasa. Okey. So apakah arus di sini? So kita tak tahu, so apabila kita nak cari arus dalam transformer, kita kena gunakan P sama dengan IV. Okey. So sekarang apakah kuasa dia di sini? Kita tak tahu. Alright. Tapi kita sudah tahu kuasa di sebelah litar sekunder sebab mentol ini 20 watt, mentol ini pun 20 watt. So kuasa ialah 40 watt. Jumlah kuasa di litar kedua ialah 40 watt. Maksudnya kuasa di sini 40 watt. Macam saya kata tadi, ini adalah transformer unggul, jadi tak ada kehilangan tenaga, tak ada kehilangan kuasa. Jadi kuasa di litar primer juga adalah 40 watt. Sama juga. So sekarang kita tahu beza keupayaan dia ialah 240 watts. So P sama dengan IV, I sama dengan P per V. So kita boleh ambil 40 darab dengan 240, 0.17 ampere. Ini ialah arus dia. Okey. So ini dia nak kita cari arus dalam gegelung sekunder pula. So apakah arus dalam gegelung sekunder? Okey. So sini kita gunakan rumus yang sama tapi sekarang beza keupayaan ialah 12 saja. So I sama dengan P per V iaitu 12 per 40 per 12. Okey, so kita akan dapat 3.33 ampere. Okey. Soalan seterusnya yang berkaitan dengan transformer ialah bilangan lilitan dalam gegelung sekunder. Bilangan lilitan. So bila kita ada soalan bilangan lilitan, kita kena gunakan rumus bilangan lilitan sekunder bagi bilangan lilitan primer adalah voltan sekunder bagi voltan primer. Ini adalah bilangan lilitan dengan voltan adalah berkadar secara terus ya. Okay. So sekarang kita boleh gantikan semua bilangan lilitan dalam primer dia sudah bagi tadi 1000. So NS bagi 1000 sama dengan voltan di litar sekunder ialah 12 dan primer ialah 240. So bilangan lilitan sekunder adalah 12,000 bagi 240 iaitu 50 pusingan. Okey. Itu sajalah untuk video ini. All the best ya bagi semua pelajar. Harap awak dapat jawab soalan dengan baik esok. Buatlah yang terbaik dan lepas itu tak payah fikirkan kertas ni lagi, fokus pada kertas seterusnya. Alright, all the best guys.